1907. Okey, cikgu terangkan sikit. Okey, beliau adalah insan yang pertama lah yang mencipta, yang berjaya membina jadual berkala unsur yang bentuknya macam jadual berkala unsur moden sekarang. Okey, so dia adalah bapa jadual berkala unsur lah. Okey. So, apa yang dia buat ialah dia susun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Okey, pertambahan jisim atom tapi untuk zaman moden kita tak pakai jisim atom, kita susun ikut nombor proton. Okey, remember? Okey, so Dmitri Mendeleev ni hampir betul tapi belum lagi. Okey, dia menyusun unsur dalam lajur menegak. Okey, dia susun macam ni. Menegak. Okey, beliau meninggalkan beberapa ruang kosong dalam jadual berkala unsur. Okey, contoh, apa maksud poin yang keempat ni? Okey, dalam jadual berkala unsur. Okey, contoh dia susun. Okey, cikgu tengok kumpulan 1 lithium, natrium, kemudian dia jumpa rubidium. Okey, let's say dia jumpa rubidium. Okey, dia jumpa rubidium kat sini. Okey, tapi lepas dia buat kajian, dia kata, oh, sebenarnya rubidium bukan duduk sini. Rubidium duduk sini. Dekat sini akan ada unsur lain nanti. Dia kata tapi dia tak boleh jumpa dah. Tak apalah, dia tinggal tempat kosong ni untuk saintis lain yang menjumpai logam ni untuk isi unsur tadi dekat dalam petak kosong ni. Itu kecerdikan Dmitri ni lah. Okay, bila dia jumpa je logam, okay, dia cuba letak pada kotak yang betul dalam kumpulan. Contohlah dia jumpa beryllium. Okey, kemudian dia jumpa kalsium. Okey, tapi dia tahu kalsium bukan duduk sini, kalsium duduk bawah. Okey, so dia kosongkan kotak ni untuk saintis akan datang. Kalau dia jumpa kalsium, dia akan put it here. Okey, so itu adalah sumbangan Dmitri Mendeleev. So beliau juga berjaya meramal sifat unsur yang belum ditemui. Okey, maksudnya dia ni memang hidup di zaman yang beyond lah. Dia ni berfikir lebih jauh. Okay? Dia bukan memikirkan dia punya pencapaian je, tapi dia memikirkan juga pencapaian orang lain. Yang dia kata mungkin dia tak dapat kaji dalam masa hidup dia, jadi ada orang lain yang boleh sumbangkan lagi dalam jadual berkala unsur. So dia saintis yang bagus lah. Okay, kita tengok yang terakhir. Okay. Saintis ini telah modernize, okay, the periodic table. Maksudnya dia telah memodernkan jadual berkala unsur. So inilah yang jadual berkala unsur yang kita guna sekarang lah, yang dibina oleh saintis ini. Okay, dan dia menemui cara mengukur nombor proton. Kalau kamu tengok, orang-orang sebelum dia ni, kebanyakannya susun unsur dari jadual berkala unsur menggunakan jisim. Okay, jisim atom. Yang mana kalau kat dalam petak tu, jisim atom yang duduk kat bawah tu. Okay, contoh C, jisim atom dekat bawah ni. Okay, salah kalau untuk saintis ni, dia kata no, kita kena guna nombor proton yang duduk kat atas ni, baru tepat. Okay. So, kalau kamu tengok dekat jadual berkala unsur tu, memang kita susun 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah kita punya nombor proton. Okay, so macam mana dia cara dia ukur nombor proton tu? Dia menggunakan X-ray. Okay, dia kata setiap unsur tu akan memancarkan satu sinar X. Okay, bila setiap unsur tu pancarkan satu sinar, dia detect dia sinar dan dia boleh tahulah sinar-sinar yang berbeza, okay, maka mempunyai nombor proton yang berbeza. Okay. So dia cadangkan setiap unsur ada nombor proton tersendiri. Memang betul lah. Okey. Poin yang keempat, menyusun unsur dalam jadual berkala unsur mengikut tertib nombor proton menaik. Okey, cikgu dah pernah terangkan dah yang ni. Okey, dan dia juga tinggalkan ruang kosong seperti Mendeleev. Okey, kemudian dia juga meramalkan 1, 4 unsur ni. Dia ramal saja, tapi bukan dia yang temui. Yang mana kemudiannya ditemui oleh orang lain lah. Okay, iaitu technetium, promethium, hafnium dan rhenium. Okay, so ini dia punya pencapaian. Okay, siapakah beliau? Beliau adalah Henry Moseley.
Okay, lahir pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1915. Okay. Okay, so habis untuk perkembangan jadual berkala unsur. Cikgu harap kamu faham. Okay. Selama ni kita macam kamu yang buat presentation hari tu, cikgu tak boleh nak tunjuk sangat sebab kita tak ada slide kan time tu. Okay, so cikgu harap kamu lebih faham lah. Bila baca buku baru macam boleh ingat. Okay, tak adalah kamu hafal je. Okay, untuk 4.2, okay, 4.2 ni tak ada apa. Dia cuma nak terangkan struktur jadual berkala unsur ni. Okay, dia nak kamu faham lah. Okay, dalam jadual berkala unsur, okay, sebenarnya cikgu rasa kamu dah faham dah. Cuma cikgu nak ulang je lah. Okay, dalam jadual berkala unsur, kita study dia melalui dua cara. Okay, satu dalam menegak. Okay, yang menegak ni kita panggil kumpulan. Okay, dan juga kita study dia melalui melentang. Okay, yang melentang ni kita panggil kala. Okay, dalam kumpulan satu ni, okay, sifat kimia dan sifat fizik dia sama. Okay, ini adalah kumpulan 2. Okay, ini adalah kumpulan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So, kenapa tiba-tiba 1, 2, 13? Mana kumpulan 3? Okey, untuk syarat, okey, kita tengok kumpulan 1, kita tengok pada lithium Lithium, kita tengok nombor proton dia adalah 3. Kalau cikgu buat susunan elektron lithium, susunan dia adalah 2, 1. Okey, manakala natrium, okay, nombor proton dia adalah 11, maka dia punya susunan elektron dia adalah 2, 8, 1. Okey, untuk kumpulan 1, dia punya elektron valence. Okey, yang elektron yang paling belakang kita panggil elektron valence. Elektron valence dia semua nilainya 1. Nilai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okey. Okay, tapi untuk susunan elektron ni kita hanya boleh guna up to kala 3 sajalah. Okey. Okey. Untuk kumpulan 2 pula, okay, kita tengok contohnya beryllium. Okay, beryllium, nombor proton dia adalah 4. Okay, kita susun 2, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi dia punya electron valence dia adalah 2. Okay, magnesium, nombor proton dia adalah 12. Okay, maka 2, 8, 2, 8, 12 pula. 2, 8, 2. Okay, jadi nombor electron valence dia pun 2. Maka dia tergolong dalam kumpulan 2. Okay, untuk kumpulan 13, okay, contohnya boron. Okay, boron nombor proton dia adalah 5. Jadi dia punya susunan elektron dia adalah 2, 3. Okay, aluminium 13, 2, 8, 3. Okay, semua electron valence dia adalah 3. Untuk kumpulan untuk unsur yang mempunyai 3 hingga 7, okay, kumpulan dia kita kena tambah 10. Okay, maksudnya kita tak panggil kumpulan 3, tapi kita panggil kumpulan 13, kumpulan 14, kumpulan 15, kumpulan 16 dan kumpulan 17. Okay, kita tengok karbon. Okay, karbon dia punya nombor proton dia adalah 6. Okay, 2, 4. Okay, electron valence dia adalah 4. Jadi dia kumpulan 14. Okay, untuk nitrogen. Okay, nombor proton dia adalah 7. Okay, jadi 2, 5. Okay, so 5 ni tambah 10. Jadi dia kumpulan 15. Okay, oksigen. Nombor proton dia adalah 8. Jadi 2, 6. Okay, 6 ni kita tambah dengan 10. Kumpulan